Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa ma taufiqi wa ma tawakkuli illa 'ala Allah. Syahadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina Muhammadin al-amin, khatamul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi Masjid, Timbalan Pengerusi Masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh hajatan kuasa masjid yang ada, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, para jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya marilah kita bersama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih lagi diberikan peluang yang amat berharga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mengecapi dan menikmati nikmat penghidupan di atas muka bumi Allah Taala ini dalam keadaan sihat wal afiat, dan tambahan pula dengan hidayah taufik yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita masih lagi dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tergolong daripada golongan yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala dan berpagi-pagi telah mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala dengan dapat melaksanakan solat fardu subuh secara berjamaah. Dan seterusnya Allah Taala pilih kita untuk berada dalam satu majlis ilmu yang amat mulia, kerana kita berusaha untuk mengenali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah, insya-Allah. Jadi semuanya ini adalah merupakan salah satu cara untuk kita menambahkan motivasi kita untuk kita beramal dengan segala sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada pagi ini kita akan teruskan pengajian kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah pada tajuknya Ta'atturi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis yang didatangkan berkaitan dengan ta'attur, wangian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum kita nak teruskan pengajian kita, terlebih dahulu marilah sama-sama kita bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali, dan seterusnya kita buka majlis kita dengan umul kitab. Moga-moga pengajian kita dipermudahkan oleh Allah untuk kita faham dan kita beramal dengannya, insya-Allah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Barakallahu lana wa lakum jami'an. Moga-moga kita semua dirahmati, diberkati Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan mempelajari satu bab yang menceritakan tentang wangian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma jaa fi ta'atturi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bab ini sebenarnya dia mengemukakan hadis-hadis tentang cara Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan wangian ataupun minyak atar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan sebenarnya seorang yang memang berbau harum tubuhnya secara semula jadi. Diceritakan kalau sesiapa jumpa dengan Nabi, lalu dekat Nabi je pun dah berbau. Lepas tu bau tu akan terus kekal. Lebih-lebih lagi kalau bersalaman dengan Nabi, berpelukan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bauan tu akan melekat di tubuh para sahabat yang menyentuh baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu semula jadi yang Allah Taala ciptakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, ini diceritakan oleh para sahabat dalam hadis-hadis yang sahih, antaranya cerita daripada Anas bin Malik
Tidak pernah aku mencium bauan sama ada kasturi ataupun ambar yang lebih harum, yang lebih wangi daripada bau tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu baginda memakai wangian. Dah le Nabi tu dah wangi tuan-tuan, siap pakai minyak wangi lagi. Kenapa tuan-tuan? Pasal Nabi nak memberikan galakan kepada umatnya supaya senantiasa harum untuk menjadi tarikan orang ramai. Itu tujuannya. Jadi kita ni diminta supaya senantiasa wangi. Bukan saja pergi masjid je wangi. Ni pergi masjid tak wangi, pergi muang kahwin wangi pula. Dah terbalik pula. Senantiasa berada dalam keadaan yang bau tubuh kita ni wangi. Ni bau juga, bau tempoyak, bau cencaluk, macam-macam bau ada. Bau derian bau jering lah, bau petai. Itu kita tak nak. Bau-bau yang wangi. Untuk memberikan tarikan kepada orang lain untuk bila berjumpa dengan kita dia suka. Jumpa dengan orang ni wangi semua kata dia. Selalu wangilah. Tak ada yang tak wangi. Ini jumpa bau ketiak je kerja. Tak ada bau lain. Okey tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Nabi SAW mempunyai bekas khusus untuk wangian. Hadis 203 daripada Anas bin Malik radhiyallahu an qala kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sukkatun yatatayyabu minha. Anas bin Malik menceritakan, meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki wangi-wangian, memiliki wangian bernama sukkah, ataupun dia kata sukkah ini satu bekas minyak wangi bersama, ataupun satu bekas minyak wangi bernama sukkah, di mana baginda memakai wangian daripadanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hadis 203 ini nak menceritakan kepada kita tentang Nabi kita Muhammad SAW ni ada satu bekas untuk mengisi wangi-wangian dia, yang diberikan nama bekas itu sukkah. Ataupun baginda mempunyai sejenis wangian yang bernama sukkah. Di sini ada dua pendapat lah. Ada kata bekas yang isi wangi-wangian tu namanya sukkah. Ada kata wangian itu sendiri namanya sukkah. Perkataan sukkah dalam hadis di atas kata dia, sebagian ulama berkata adalah nama bagi sejenis wangian, dan ada juga berkata itu adalah bekas yang digunakan untuk mengisi wangian. Dia ada satu bekas. Ada yang dipanggil ud. Kita letak dalam bekas itu, nanti dia akan asapkan. Dia akan asapkan. Dia macam setangi. Di bawah. Dan Nabi membenarkan kalau kita mengasapkan rumah kita dengan wangi-wangian untuk mewangikan rumah. Orang sekarang pakai itu apa dia tu, yang letak dekat tiang 2-3 minit ada pun keluar wangi. Dulu zaman moden lah, kan? Wangikan rumah, wangikan masjid, wangikan kereta, kan? Jadi wangi-wangian ni memang sangat disukai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini nak menunjukkan tentang perhatian baginda SAW kepada wangian, sehingga baginda memiliki bekas khusus untuk mengisi wangi-wangiannya. Ada satu bekas simpan minyak wangi. Sama ada bekas yang kita nak letak minyak. Kita ada satu botol minyak wangi, letak dalam bekas-bekas tu. Tak ada bersepah-sepah minyak wangi ni. Letak dalam satu bekas, nak ambil senang. Okey. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan nak mengajar kita kena senantiasa berwangi-wangian. Saya teringat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah ditanya oleh sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, atuhibbu minad dunya syai'an?" Wahai Rasulullah, adakah kamu cintakan terhadap dunia ini sesuatu? Nabi jawab apa? Naam.
Nabi kata, na'am, uhibbu dunya salasan. Uhibbu minad dunya salasan. Memang aku ada cintakan dunia ini, tapi apa? Ada 3 perkara yang aku cintakan dunia ini. Yang pertama, Nabi kata apa? An-nisa, apa tu? Nabi kata, wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Yang pertama perkara dunia yang Nabi suka ialah semayang, tuan-tuan. Nabi jadikan solat itu sesuatu yang menyejukkan hatinya. Itu perkara dunia yang Nabi suka. Dekat dunia ni, tuan-tuan, kita buat perkara-perkara dunia ni sebagai satu tempat kita bercucuk tanam pergi ke akhirat. Dunia ni kena ada untuk kita menghubungkan kita ke akhirat. Pasal dunia tempat kita sebagai satu ladang untuk kita bercucuk tanam yang kita akan makan hasilnya di akhirat kelak. Kalau kita tanam tu buah-buah yang pahit, pahit jugalah kita akan makan besok. Kalau kita tanam buah-buah yang apa tu, yang tak sedap, yang tak berapa baik, maka tak baiklah besok kita akan dapat di akhirat kelak. Jadi di dunia ni, perkara dunia yang Nabi sangat suka, semayang, tuan-tuan. Senantiasa bersembang dengan Allah. Tak cukup dengan semayang fardu, Nabi tambahkan dengan solat-solat sunat. Memang, tuan-tuan, ada seorang sahabat bertemu dengan Nabi SAW. Dia tanya Nabi, kalau aku ni Nabi, aku nak semayang fardu saja, boleh ke aku masuk syurga? Nabi kata boleh. Boleh masuk syurga, tapi confirm ke yang kau semayang tadi khusyuk? Kan? Jadi semayang sunat ni nak menampung kebocoran, ketirisan solat-solat fardu kita yang tidak khusyuk tu. Jadi Allah Ta'ala akan ambil solat-solat sunat kita yang dimaksudkan solat sunat rawatib yang mengiringi solat-solat fardu. Contohnya kita sebelum subuh ni semayang sunat fajar, walaupun dia 2 rakaat je, Nabi tak semayang lebih 2 rakaat dia, tapi pahalanya lebih daripada dunia dan isi-isinya. Raka'atul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaatnya kata Nabi semayang sunat fajar lebih besar daripada dunia dan isi-isinya. Subhanallah. Sebab itu sahabat-sahabat tak pernah tinggal, tuan-tuan. Sampai ada yang tertinggal pun qada selepas daripada itu. Nabi benarkan. Lepas semayang fardu dia semayang sunat, dibenarkan kerana besarnya pahala yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sunnahnya semayang sunat fajar ni, tuan-tuan, ada bacaan surahnya, surah Al-Kafirun dengan surah Al-Ikhlas. Itu sunnah yang Nabi biasa buat. Itu dia, tuan-tuan. Itu yang pertama, yang perkara dunia yang Nabi suka. Yang kedua, tuan-tuan, at-tibu. At-tibu ni adalah wangi-wangian, minyak wangi. Dia perkara dunia yang Nabi suka, pasal Nabi nak galakkan umat dia supaya senantiasa wangi dengan wangian-wangian yang harum, bukan wangian-wangian yang sebaliknya. Ini bau macam-macam, bau rokok pun ada. Bukan setakat bau ketiak, bau rokok. Nak pergi semayang pun bau rokok lagi. Ya Allah, ya Rabbi. Pasal apa? Sebelum semayang dekat luar tu dia dah berkepul-kepul dah, kan? Sebelum nak naik masjid, patutnya kena bersugilah, bersihkan dulu mulut tu, kan? Ni tidak. Okey. Lepas tu yang ketiga yang Nabi suka, tuan-tuan, al-mar'atus salihah ataupun an-nisa'us salihat. Nabi suka kepada perempuan-perempuan yang salihah. Kenapa, tuan-tuan? Nabi suka kepada perempuan-perempuan yang salihah kerana pada zaman jahiliah perempuan ini dijadikan barang dagangan. Perempuan martabatnya rendah, maka Nabi nak menaikkan, nak meningkatkan martabat perempuan-perempuan Islam supaya dipandang tinggi, bukan jadi macam barang. Sekarang ni dah jadi macam barang lagi dah. Dah sama balik dah macam zaman jahiliah. Nak jual handset je, tapi yang nak jual sebelah handset tu macam-macam pakaian yang tak cukup benar ni. Ni dia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita dah kembali ke zaman jahiliah. Jadi Nabi nak mengangkat sebenarnya martabat perempuan-perempuan yang salihah.
Bahkan Nabi membantu pula perempuan-perempuan yang kematian suaminya di medan perang untuk dijadikan isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni tuan-tuan kahwin ramai tapi isteri ni semua janda. Seorang je yang anak dara. Kan? Kalau kita nak cari yang anak dara je. Janda tak nak tak? Itu Nabi SAW. Maknanya Nabi nak membantu, nampak tu. Dia nak menaikkan martabat orang perempuan. Okey tuan-tuan dan perempuan sekalian, itu berkenaan dengan itu perkara dunia yang Nabi suka bila ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seterusnya hadis 204, Nabi tidak menolak pemberian wangian. An Thumamah bin Abdullah qala kana Anas bin Malik radhiyallahu anhu la yaruddu at-tiba. Wa qala Anas inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yaruddu at-tiba. Daripada Sumamah bin Abdullah menceritakan Anas bin Malik tidak menolak wangian, dan Anas berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak pernah menolak apabila diberikan wangi-wangian. Jadi dalam hadis ini menceritakan tentang sahabat Nabi SAW yang bernama Anas ini yang tidak pernah menolak apabila diberikan wangi-wangian kerana mengikut sunnah Nabi SAW, yang tidak pernah menolak apabila dihadiahkan wangian kepada baginda. Jadi kita kena terimalah kalau orang sebelah kita tiba-tiba nak nak celitkan wangian, kita terimalah. Tolak pula. Pasal Nabi tak pernah tolak tuan-tuan wangi-wangian ni. Tapi dia tolak pasal apa? Dia tak tahan bau tu, kuat nau agaknya. Kan ada juga yang dia tak tahan dengan bau yang terlampau kuat kan. Tapi nak ceritakan Nabi tak pernah tolak lah kalau orang bagi minyak wangi, minyak atar kepadanya. 205, hadis 205 pula dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun la turaddu al-wasaidu wad-duhnu wal-labanu. Rasulullah bersabda 3 pemberian ataupun hadiah yang jangan ditolak. Apa dia? Bantal, minyak wangi dan susu. Jadi hadis ini menyebut tentang 3 hadiah atau pemberian yang seboleh-bolehnya jangan ditolak, iaitu bantal tidur. Jangan ditolak orang bagi bantal. Ni dia tuan, ni Nabi yang sebut. Nak ceritakan Nabi ni berehat juga tidur. Pasal ada sahabat yang tak nak tidur. Dia kata aku sepanjang-panjang malam aku nak semayang, dia tak nak tidur. Nabi kata aku pun tidur tapi aku bangun. Tidur dan aku bangun awal lagi. Nabi tidur awal dan bangun awal untuk berqiyamul lail. Nabi ni sunnah qiyamul lail ni tuan-tuan, dia tidur awal, dia bangun awal, kemudian dia ada berehat sekejap sebelum subuh. Nabi akan mengiring di atas tangan dia menghadap ke arah kiblat macam tu, baring sekejap berehat. Pasal Nabi sepanjang malam dia semayang, dia nak berehat. Kalau kita berehat terus je, habis dengan subuh-subuh sekali gajah pun dah tak ada. Kita jangan buat kerja dah lah bangun lambat nak berehat pula. Baru 2 rakaat dah rehat dah. Witir 1, 2, 1 je, 3 je. Itu pun nak rehat sebelum subuh. Jawabnya sedar-sedar dah waktu duha dah, bukan isyraq ke duha. Tuan-tuan. Jadi nak ceritakan Nabi tadi berdiri terlampau lama, tu dia berehat sampai bengkak-bengkak kaki dia semayang berjamaah, semayang tahajud. Begitu sekali. Jadi bantal bantal jangan ditolak. Kemudian minyak wangi. Kemudian susu. Orang bagi susu pun jangan ditolak tuan-tuan. Jadi menurut para ulama, perkataan ad-duhnu di sini maksudnya adalah at-tib, wangi-wangian. Kita jumpa sebelum ni hadis yang sebelum ni tentang ad-duhnu ni maknanya apa? Minyak rambut. Nabi meminyakkan rambutnya dengan ad-duhnu. Tapi di sini maksud ad-duhnu adalah minyak wangi, bukan minyak rambut di sini.
Jadi maksudnya at-tibu iaitu wangi-wangian. Jadi berdasarkan hadis 204, 205 di atas, para ulama menegaskan bahawa makruh menolak pemberian minyak wangi daripada seseorang kecuali jika ada keuzuran. Memang dia hidung dia tak boleh bau minyak wangi. Dia tak boleh dengan minyak wangi dia allergic ke, kan? Dalam hadis yang lain pula Nabi bersabda, man urida alaihi raihanun fala yuradduhu fa innahu khafiful mahmili tayyibur rihi. So, siapa yang dipelawa kepadanya wangian ataupun haruman, janganlah ia menolaknya, kerana sesungguhnya ia ringan dibawa dan baunya harum. Baunya ada punya nak bawa pun ringan. Baunya pun harum. Jadi jangan ditolak. Ini juga nak mengajar kepada kita tuan-tuan supaya sering memberi hadiah. Nabi kata tahadu tahabu. Hendaklah kamu saling memberi hadiah, kerana memberi hadiah itu boleh menimbulkan rasa kasih sayang. Kena biasa bagi-bagi hadiah ni, terutama isteri kita, anak-anak kita, rakan-rakan kita. Hadiah sempena-sempena lah, hari lahir dia ke apa ke, kita bagi. Ni di antara sunnahnya. Jadi di antara sunnah memberi hadiah ni, sunnahnya ialah memberi hadiah kepada rakan-rakan kita, kepada orang lain. Dan di antara hadiah yang jangan ditolak ialah dia 3 perkara ini: bantal untuk tidur, ad-duhnu, minyak wangi, dan susu. Orang bagi susu kita jangan tolak. Itu dia tuan-tuan. Kemudian hadis 206, beza antara wangian lelaki dan wangian wanita. Ini kita kena bezakan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tibur rijali ma zahara rihuhu wa khafiya launuhu wa tibun nisa'i ma zahara launuhu wa khafiya rihuhu. Abu Hurairah menceritakan bahawa Nabi SAW bersabda, wangian kaum lelaki ialah yang nyata baunya, baunya kuat. Ini wangian orang lelaki. Kemudian tersembunyi warnanya tak berapa nak nampak. Tetapi wangian kaum wanita pula yang nyata warnanya, tetapi tersembunyi baunya. Ini dia tuan. Jadi dalam hadis ini Nabi nak menjelaskan tentang wangian lelaki dan wangian perempuan. Kita kena bezakan. Wangian untuk lelaki digalakkan akan jelas, bau harumnya jelas, dan warnanya tidak ketara. Contohnya misk, iaitu kasturi, ambar dan kafur. Adapun wangian untuk wanita sebaliknya, iaitu warnanya ketara, tetapi baunya tersembunyi, tidak ketara. Orang perempuan tidak boleh pakai wangi-wangian yang sampai terbau ke hidung orang lelaki yang ajnabi. Itu nanti dia akan bahaskan. Contohnya za'faran dan syundal. Itu pun jika dia memakainya ketika keluar rumah. Adapun jika memakainya di dalam rumah untuk suami, harus memakai apa saja jenis wangian yang disukai. Dekat dalam rumah kena wangi-wangi. Ni dalam rumah bau bedak sejuk, bertepik-tepik bedak sejuk macam hantu kokang. Luar rumah bukan main, bergincu-gincu 1 kilometer dah nampak. Pakai minyak wangi pula, follow me. Nak suruh ikut dia, follow me, follow me, follow me. Orang pun ikutnya, kan? Dalam rumah macam-macam bau dia yang tak menyenangkan. Sebab itu suami tak suka duduk dalam rumah. Pergi ngetir dekat kedai orang tu, kan? Kedai si janda tu asyik pergi je, minum kopi janda pula tu. Ya Allah ya Rabbi. Pasal apa? Kat rumah dia tak boleh duduk, macam-macam bau. Lepas tu pula dengan beliti satu hal lagi, tak tahan. Popek. Orang perempuan tu memang tuan-tuan, itu anugerah daripada Allah. Orang perempuan ni hatinya di mulut tau. Hatinya di mulut.
Orang lelaki mulutnya di hati. Dia banyak mendam, nyimpan je. Sedar-sedar je dah ada satu lagi corongan. Itu bahaya tu. Itu dia tuan-tuan. Orang perempuan ni hatinya di mulut. Apa yang dalam hati semua dia keluarkan. Ini ada cerita Sayyidina Umar kan. Kita biasa dengar cerita ada Sayyidina Umar ketika menjadi khalifah. Ada orang ni, sahabat ni nak mengadu pasal isterinya popek tak berhenti-henti. Dia pun pergi rumah Sayyidina Umar, baru nak ketuk dah dengar ada isteri Sayyidina Umar popek. Dia kata Sayyidina Umar yang garang ni pun dengan isteri dia diam je. Lepas tu dia pun balik, Sayyidina Umar buka pintu. Dia perasan macam ada orang depan pintu dia. Sayyidina Umar tanya, apa pasal? Kau nak cakap apa? Aku tadi nak mengadu hal tentang isteri aku yang kat rumah ni tak berhenti-henti kerja bercakap je. Tapi aku tak jadi begitu pasal rupanya isteri kau lagi teruk pada aku, kata dia. Jadi dia terperanjat. Sayyidina Umar yang garang ni, orang yang tegar orang semua kat luar rumah semua takut dengan dia. Bukan saja orang tuan-tuan, setan pun takut. Jalan yang Nabi Sayyidina Umar ni lalu, setan pun takkan lalu. Punya hebatnya Sayyidina Umar ni. Sayyidina Umar ni tuan-tuan, walaupun hati kering, orang kata hati kering kan. Dia selamba je bunuh orang. Sayyidina Umar ni bila tanya dekat dia, apakah perkara dunia yang kamu paling suka? Pertama dia kata apa? Dia kata apa? Darbu a'naqil musyrikin bis-saif. Perkara dunia yang dia paling suka, memenggal kepala orang-orang musyrikin dengan apa? Dengan pedang. Tuan-tuan, orang kalau tak berani nak jentik telinga orang pun, kalau bukan hati kering, betul? Yang boleh menampar orang, yang boleh sepak terganjang orang ni orang hati kering tu. Itulah Sayyidina Umar. Orang yang sangat berani, orang yang hati kering. Tapi hati keringnya, keberaniannya, kesamsingannya digunakan untuk memartabatkan Islam. Itu yang kita nak. Ni tak pasal-pasal wah samsing belajar silat apa jadi samsing kerja mukul orang. Jadi alung pula. Jadi ahlung. Kita tak nak macam tu. Gunakan belajar silat, pandai berperang apa semua ni, bersilat ni gunakan untuk memartabatkan Islam, menjadi orang yang barisan hadapan untuk mempertahankan Islam, mempertahankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang sepatutnya kita buat. Macam Sayyidina Umar. Tapi tiara-tiara macam mana pun kat rumah dia kalah dengan isteri dia, pompek. Itu dah memang fitrah semua jadi orang perempuan. Hiburan bagi orang lelaki sebenarnya, dia satu hiburan. Jadi kita sabar je lah kan. Kalau rasa tak tahan, jangan duduk. Itu yang keluar tu. Okey. Kalau kita duduk, kita boleh naik tempo kita pula jadi macam nak bergaduh, janganlah tuan-tuan. Okey. Itu dia. Jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian, dalam hadis ini nak mengajar kita kalau dekat rumah orang perempuan ni kena berwangi-wangian. Jangan dekat luar rumah pula wangi. Dekat rumah bukan main, dekat luar rumah pula wangi. Dekat luar rumah pula bersolik-solik. Ini perkara yang kena kita sebagai orang lelaki, sebagai suami, kita kena ambil perhatian tu. Perkara yang besok Allah Ta'ala akan tanya kita. Kenapa kau biarkan isteri kau kat luar macam-macam pakaian pakai? Kita pula yang beli baju yang macam kerengga pula beli untuk dia. Dia kata suami saya yang beli, kata dia. Kena pakailah. Hadiah birthday pula tu, happy birthday. Kan? Nak tunjuklah kata dia. Tak boleh. Kalau pakai dalam rumah. Okey, ini perkara yang kita kena ambil perhatian. Anak-anak perempuan kita, isteri-isteri kita sebagai suami kena ambil perhatian. Kita akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Okey. Jadi kalau dekat dalam rumah nak pakai macam mana bau pun, wangi ni tak ada masalah. Yang penting jangan kat luar rumah. Jadi pada hadis ini kita dapat melihat taujihan, petunjuk daripada Nabi SAW agar tidak berlaku peniruan
oleh kaum lelaki daripada kaum wanita ataupun kaum wanita daripada kaum lelaki. Hadis ini khusus kepada wangi-wangian. Yang tak boleh tiru ni yang ni khusus kepada wangi-wangian. Bab-bab lain pun tak boleh nak tiru. Jangan orang lelaki menyerupai perempuan, orang perempuan menyerupai orang lelaki. Hadis dalam satu hadis umum yang disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa'i wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Allah Taala melaknat lelaki-lelaki yang meniru wanita dan wanita-wanita yang meniru lelaki. Dia panggil orang lelaki yang nak jadi perempuan ni, dia panggil mukhannas. Nak jadi orang perempuan. Tak boleh tuan-tuan. Baik lelaki tiba-tiba nak jadi perempuan pula. Dah pakai skirt, tiba-tiba dah pakai baju kurung pula. Ini perkara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam masyarakat kita ni, kita siap sanjung pula. Zaman Nabi letak ikat orang yang nak jadi perempuan ni tuan-tuan dekat kubur Baqi'. Ikat kat kubur. Sampai Nabi larang dia datang masjid sekali. Orang yang suka jadi perempuan ni. Tak layak kau datang masjid pasal kau dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita siap sanjung lagi. Dia ada kedai andaman, jual baju kahwin, siap jadi abang andam lagi. Kita panggil dia mengandamkan, menyulikkan anak kita, anak perempuan kita yang kahwin pula. Yang mengandamnya siapa? Lelaki yang pakai baju kurung ni, kan? Kita yang sanjung dia. Sebab tu dia rasa hebat, dia rasa besar. Sampai satu ketika dulu nak minta ada tandas asing pula untuk orang dia je. Nak minta dia diberikan pengiktirafan. Apa lagi pengiktirafan yang kita nak bagi? Takkan kita nak biarkan besok nanti kita tengok lelaki sama lelaki bercium depan-depan orang. Siap besok menikah pula, ada surat nikah pula lagi. Bahaya tuan-tuan. Tak boleh dibiarkan. Sepatutnya orang ini, kalau zaman Nabi dipulaukan, orang ini kena ditangkap. Kerajaan Islam kena tangkap, kena kaunseling dia. Kena kaunseling dia, betulkan balik dia. Betulkan balik, dia kena kembali semula kepada Islam. Kembali kepada seorang lelaki, kembali sebagai seorang perempuan. Tak boleh bertaubat tapi tetap pakai macam tu. Aku dah taubat dah. Tetap pakai macam tu. Kalau yang perempuan kena sembahyang dekat sini. Tak boleh pakai telekung lagi dah. Yang lelaki kena sembahyang dekat sini. Yang perempuan kena sembahyang dekat sana. Ini dah terbalik. Saya pernah jumpa tuan-tuan, dia ada dua watak. Dia dekat luar saya tengok dia pakai baju kurung. Tiba-tiba dia pergi sembahyang, masuk tandas perempuan. Keluar-keluar dah pakai serban, kain plekat dengan baju Melayu. Saya jumpa kat Kampung Baru, tuan-tuan. Tapi sembahyang berjemaah setiap waktu. Lepas tu kan dah sudah dia masuk tandas lelaki, keluar pakai baju kurung pula. Tak tahu, takut dia khunsa ke, wallahu a'lam, kan takut ada dua alat kelamin, kita pun tak tahu, wallahu a'lam. Tapi itulah, dia boleh jadi macam tu. Pakai serban sembahyang pada setiap waktu. Kita takut dia memang orang lelaki, kan? Tapi sebenarnya kalau dia mak bapak ni daripada kecil lagi dia kena betulkan anak ni. Kalau nak jadikan lelaki, lelaki. Kalau perempuan, perempuan. Kalau ada kos, dia kena buat pembedahan. Kalau jadikan dia sebagai seorang lelaki, jadikan dia sebagai seorang perempuan. Kita kena, mak bapak kena betulkan daripada kecil. Jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Kadang-kadang dia semula jadi pasal apa? Pasal dia adik-beradik ramai perempuan. Dia seorang je yang kecil pula tu. Jadi dia terikut perangai kakak-kakak dia. Dia lembut-lembut. Jadi kita kena betulkan dia. Jalan biar betul.
Jangan melenggang kangkung sangat. Okey tuan-tuan. Okey, 207 pula. Daripada Abi Osman An-Nahdi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza utiya ahadukum ar-rayhana fala yarudduhu innahu kharaja minal jannah. Kata Nabi SAW, bila seseorang daripada kamu diberikan wangian, janganlah menolaknya kerana sesungguhnya ia keluar daripada syurga. Jadi hadis ini sama pada seperti hadis 205, 206, yang mana saranan daripada Nabi SAW agar kita menerima hadiah atau pemberian daripada orang lain yang berupa wangian ataupun haruman. Dan hadis ini Nabi menjelaskan bahawa wangian datangnya daripada syurga. Ar-raihan asalnya bermaksud sejenis pokok yang beraroma dan berbau harum. Berkata Al-Qadhi Ayat, mungkin juga yang dimaksudkan dengan hadis ini adalah semua jenis haruman ataupun wangian yang datang daripada syurga, bukan zatnya yang keluar daripada syurga. Benda-benda yang wangi ni kan syurga yang wangi-wangi ni. Itu sebab Nabi kata bukan maksudnya yang kita beli itu daripada syurga, tidak. Pasal syurga ni benda yang wangi-wangi. Allah Ta'ala menjadikan wangian ataupun haruman di dunia ini adalah untuk mengingatkan manusia tentang haruman di dalam syurga nanti, agar mereka bersemangat untuk beramal soleh di dunia supaya mendapat nikmat di akhirat. Oleh demikian, haruman di dunia tidak lebih daripada sekadar contoh sahaja bagi haruman yang sebenar di dalam syurga nanti. Ini tujuan nak bagi motivasi, supaya manusia bila terbau je harum ni, teringat aku nak masuk syurga lah. Maka dia akan berusaha untuk beramal dengan amal-amal ahli syurga. Ini dituntut. Itu tujuannya. Bagaimana hendak dibandingkan haruman dunia dengan haruman syurga, sedangkan haruman syurga dapat tercium jauhnya daripada jarak perjalanan 500 tahun, sebagaimana yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh nak banding pun. Sebenarnya itu semua nak bagi galakan supaya kita ada keinginan nak beramal dengan amalan ahli syurga. Galakan daripada Nabi supaya menerima pemberian wangian kerana wangian datang daripada syurga, dan galakan menerima wangian tersebut sekaligus merupakan galakan untuk memakainya. Jadi tuan-tuan. Kemudian 208 daripada Jarir bin Abdullah, uritu baina yaday Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu فألقى جرير رداءه ومشى في إزار فقال له خذ رداءك فقال عمر للقوم ما رأيت رجلا أحسن صورة من جرير إلا ما بلغنا من سورة يوسف عليه السلام. Aku telah dihadapkan di hadapan Umar Al-Khattab, kata Jarir menceritakan, untuk diuji kekuatan dan ketahanan untuk pergi ke medan perang. Jarir lalu melepaskan kain ridaknya, kain selendang yang menutup bahagian atas badan, dan berjalan dengan memakai izar sahaja, iaitu kain sarung. Lantas Umar berkata kepadanya, pakailah kembali kain ridak kamu. Kemudian Sayyidina Umar berkata kepada orang lelaki yang hadir, aku tidak pernah melihat seorang lelaki yang paling elok rupa parasnya melebihi Jarir, melainkan apa yang sampai kepada kita tentang rupa paras Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi dalam hadis ini menceritakan tentang keindahan rupa Jarir bin Abdullah sehingga dipuji oleh Sayyidina Umar. Tidak nampak kaitan yang jelas antara hadis ini dengan tajuk wangian Rasulullah SAW. Menurut Al-Imam Al-Bajuri dalam Al-Mawahib, ia berkemungkinan kesalahan penyalin dalam menyalin hadis ini, bukan di dalam bab yang sepatutnya, kata dia. Itu dia. Okey, dia kata tak nampak macam ada kaitan lah. Jadi itu dia tuan-tuan, hadis-hadis berkaitan dengan wangi-wangian. Dan kita tengok sikit kat belakang tu bab fiqh. Waktu-waktu yang disunatkan memakai wangi-wangian. Menurut para ulama, bagi kaum lelaki memakai wangian amat digalakkan semasa yang pertama hari Jumaat, hari yang Allah Ta'ala muliakan. Hari raya juga, hari raya, hari yang mulia, kita kena pakai wangi-wangian ketika hendak ihram, iaitu menyapunya di badan bukannya di pakaian. Tu sebelum niat ihram. Dan niat ihram dah tak boleh lagi berwangi-wangian.
Tapi pakai di badan, jangan pakai di pakaian. Kemudian ketika menghadiri solat berjamaah, menghadiri majlis keraian ataupun kenduri, pergi jumpa orang ramai. Pasal Nabi senantiasa wangi, orang jumpa dengan dia tak pernah tak berwangi. Pasal tubuh Nabi sendiri wangi. Majlis tadarus Al-Quran, datang majlis ilmu, majlis zikrullah, ketika bersama isteri. Ini di antara waktu-waktu yang disunatkan berwangi-wangian. Dan bagi kaum wanita pula, yang tu tadi bagi lelaki, bagi wanita pula memakai wangian amat digalakkan ketika bersama suami. Tidak diharukan sama sekali kaum wanita memakai wangian ketika keluar daripada rumah hingga tercium oleh lelaki yang bukan mahramnya. Dia sekadar nak menghilangkan bau badan dia cukup. Jangan sampai terbau di hidung lelaki yang ajnabi. Nanti tak pasal-pasal yang dapat dosa tu suami. Pasal kita pula yang belikan minyak wangi tu pula. Kita tak pantau pula, tak pesan pula. Ini tuan-tuan. Kemudian yang kedua, hukum wangian alkohol, beralkohol. Alkohol ni apa? Kata terdiri daripada pelbagai bahan kimia, etanol, metanol, butanol dan lain-lain lagi kata dia. Etanol adalah sebatian kimia yang ditemui dalam minuman beralkohol ataupun arak dan boleh memabukkan. Manakala metanol pula digunakan sebagai bahan pendingin, anti beku, pelarut bahan bakar dan sebagai bahan tambahan bagi etanol industri. Jika alkohol itu datang daripada arak, hukumnya ialah najis. Mereka hukum arak itu sendiri, di mana arak ialah najis menurut jumhur ulama, termasuk 4 mazhab, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Syekh Dr. Ali Jumaah Muhammad yang menegaskan dalam fatwanya, dia bekas mufti Mesir dulu, alkohol yang digunakan sebagai bahan dalam minyak wangi, jika daripada jenis alkohol etanol, itu adalah arak dan penggunaannya dalam minyak wangi menyebabkan minyak wangi itu menjadi najis dan tidak harus digunakan mengikut syariat berdasarkan pandangan jumhur ulama, iaitu yang berpandangan arak adalah najis. Adapun pendapat mazhab Hanafi yang disokong oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi berpendapat bahawa alkohol ataupun arak yang diproses secara istihalah. Istihalah ni iaitu perubahan daripada satu sifat kepada sifat yang lain, maka ia menjadi bersih. Dengan ini, wangian yang mempunyai alkohol yang termasuk dalam ciri ini boleh dipakai dan dibawa dalam solat. Bagi Dr. Yusuf Al-Qaradawi boleh. Sekali minyak-minyak wangi ni kita pakai dalam, kita pakai. Okey tuan-tuan, dah mati dah. Dah tak lekat dah bateri dia. Okey tuan-tuan, itu di antara kena tekan je. Lepas dia mati. Memang dia nak suruh berhenti dah tu. Dah sampai penghujung lah. Jadi itu di antaranya perkara hukum berkenaan wangian beralkohol. Bagi pendapat Yusuf Al-Qaradawi boleh. Wangi-wangian yang ada sekarang ni bukan saja minyak atar, boleh kata dia pasal buat daripada benda yang asalnya najis tapi dia bertukar kepada yang lain. Maka dia bolehkan. Tak masalah. Okey tuan-tuan, itu berkaitan dengan bab fiqh, berkaitan dengan wangi-wangian. Jadi itu di antara perkara-perkara berkaitan wangi-wangian yang kita boleh amalkan dalam kehidupan kita. Dan kita kena ingat, kita pakai wangi-wangian ni untuk memotivasikan diri kita untuk beramal dengan amalan-amalan ahli syurga. Tidak tuan-tuan, insya-Allah. Jadi saya kata sahaja yang dapat kita perkatakan pada pagi ini. Moga-moga kita dapat faham dengan baik dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Ada soalan ke? Nak tanya? Bila orang bagi minyak wangi kita nak dapat tangan tu atas. Bila orang tak apa. Lagi satu bila kita nak sapu kena cari bahagian haji. Orang cakap kena sapu cari bahagian haji.
Okey. Kenaan nak orang nak sapu dekat mana nak sapu kat mana ni tak ada pula diceritakan tentang Nabi sapu kat mana ni. Terpulanglah tuan-tuan nak sapu kat nadi ke. Ada juga yang kata nak sapu ke nadi, sapu dekat atas tangan, ada sapu kat tapak tangan, tu terpulanglah tuan-tuan. Yang pentingnya kita berwangi-wangian. Itu yang penting. Kita berwangi-wangian ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Sahaja kita tangguh majlis kita dengan baca surah wal asri dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna min 'ilmika ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa imanal muttaqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna mutaba'atan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.